Dia buat opening. Buat opening dah. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Seperti biasa lambat lagi. Bertemu semula kita di FB Live EasyGoal.jp. Hari ini hari yang ke 24. 24. Okay, hari ni topik yang kami agak tangguhkan sikit. Oh, lupa. Nama saya Nur Zahira. Orang panggil saya Zaza, Jaja. Seorang suri rumah. Betul-betul lepas buat public goal. Okay, saya Izzy Ismail, suami dia. Dah repeat nama 4 kali. Saya pembantu dia dalam bisnes public goal. Tipulah, bukan Sebagai, pembantu lah. Kerja separuh masa saya. Kerja sepenuh masa buat benda lain. Saya seorang jurutera. Sambil-sambil membantu dia. Skrip tu saya tak bagi pun. Skrip tu dia buat sendiri. Okay. Jadi topik hari ni kita akan bercerita tentang kita dah simpan emas, kita dah ni semua. Jadi topik yang selalu yang agak penting sebenarnya dalam penyimpanan emas ni. Okay, topik itu adalah zakat emas dan perak. Okay. Kami ada terima sepanjang beberapa bulan kami membimbing rakan-rakan dan keluarga tentang simpanan emas ni. Kami terima salah satu alasan yang favourite yang mereka selalu bagi mereka yang takut untuk menyimpan emas adalah takut nak membayar zakat. Okay, jadi hari ni kita bincangkan kenapa kita ni sebagai orang Islam perlu membayar zakat, kenapa tidak perlu takut kepada zakat, kenapa zakat tu sebenarnya bagus untuk kita sebagai orang Islam. Okay, jadi terus kepada kita share screen dulu. Okay. Jadi zakat dalam Islam. Pengertian zakat sebenarnya dia adalah pengeluaran sebahagian daripada harta kita dengan kadar tertentu mengikut syarat yang ditetapkan untuk diagihkan kepada golongan yang layak, golongan yang berhak. Okay, contohnya golongan yang berhak ni adalah golongan fakir miskin, golongan yang kurang upaya, golongan asnaf. Okay, jadi itu adalah cara kita sebenarnya membersihkan harta kita. Okay. Hukum dia adalah zakat ni adalah rukun Islam yang keempat. Jadi ia merupakan fardu ain ke atas setiap orang Islam yang hartanya telah memenuhi segala syarat-syarat wajib. Okay, zakat ni memanglah pengeluaran sedikit harta daripada harta kita, tetapi dia ada banyak syarat-syarat yang kita perlu lengkapkan dulu, perlu ada baru kita kena keluarkan zakat tu. Bukan maknanya kita keluarkan bila ada je duit kita kena keluarkan. Bukan, dia kena ada cukup syarat, cukup apa be? Kriteria. Baru kita diwajibkan ke atas kita untuk mengeluarkan zakat. Okay? Syarat untuk mengeluarkan zakat, syarat wajib dikenakan zakat adalah yang pertama orang Islam. Kalau bukan orang Islam tidak wajib. Nombor dua, sebab zakat ni kita akan agihkan kepada orang Islam ya. Okey, nombor dua dia kena merdeka. Okey, sebenarnya benda ni tak relevan dah pada zaman sekarang. Ini adalah dia merujuk kepada waktu zaman Islam dulu, merujuk kepada hamba-hamba. Jadi hamba tidak perlu mengeluarkan zakat, tidak wajib mengeluarkan zakat. Okey, tapi itu adalah masih merupakan syarat ya. Okey, nombor tiga, pemilikan sempurna. Maknanya harta kita tu perlu kita punya sendiri. Maknanya kalau katalah harta tu adalah harta wakaf ke ataupun harta kerajaan ke apa ke semua tu, maknanya bukan pemilikan kita penuh. Maknanya kita tidak mempunyai kuasa penuh ke atas harta itu, kita tidak diwajibkan zakat. Okey, maknanya mungkin kita berkongsi ke apa ke, bukan berkongsi. Bukan berkongsi, maknanya mungkin harta tu adalah harta pemilikan sempurna. Maknanya semua yang kita ada kuasa penuh lah. Maknanya kita boleh dapat pendapatan, kita boleh dapat pendapatan lah yang kita boleh dapat daripada harta tersebut. Itu maknanya kita dah dijatuhkan wajib untuk kita membayar zakat itu. Okey. Nombor 4, syarat yang keempat, dia cukup nisab. Nisab ni nanti kita akan terangkan kemudian apakah itu nisab.
Dia syarat yang kelima, dia ada cukup haul. Haul pun kita akan terangkan kemudian. Dan yang keenam, harta ini berkembang. Maksud berkembang adalah harta itu mestilah harta yang memberikan kita pendapatan. Contoh harta yang tidak berkembang adalah harta kalau zaman dulu, katakanlah seekor unta. Kalau ikutkan zaman sekarang, kalau unta, lembu semua tu adalah diikutkan di bawah ternakan. Okey, bila di dalam ternakan, maknanya dia boleh memberikan kita pendapatan, maknanya dia merupakan harta berkembang. Bila harta berkembang ni wajib zakat ke atasnya. Tetapi kalau dia adalah digunakan sebagai medium pengangkutan, maknanya kita punya harta itu tidak memberikan sebarang pendapatan, dia tidak berkembang. Okey, kalau macam tu tidak dikenakan zakat ke atasnya. Itu maksud berkembang. Harta yang boleh kita kembangkan, kita akan mendapat sesuatu daripada harta tersebut. Dia wajib. Sebab kenapa Islam meletakkan syarat berkembang ni? Sebab Islam ni adalah satu agama yang tidak mahu menindas umatnya. Jadi bagi mereka yang tidak memperolehi apa-apa pendapatan, tidak wajib ke atasnya. Maknanya kemungkinan benda tu dia susun nilai ke apa ke, dan tidak wajib zakat ke atasnya, tidak memberikan kebaikan pada dia. Okey? Kepentingan zakat ni, itu Izzy nak cerita ayat Quran. Kepentingan zakat. Ambilkan je lah. Okey. Kepentingan zakat ni dalam Islam. Dah rupa macam dah stajah, jajar dah bunyi dia. Libas tudung. Okey. Kepentingan zakat ni dalam Islam, macam saya cakap tadi, zakat ni sebenarnya dia untuk menyucikan harta kita. Jangan takut kepada zakat. Sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita perlu memandang ini sebagai satu cara untuk kita berkhidmat semula kepada agama kita. Kita sepatutnya berlumba-lumba untuk membayar zakat, sebab zakat ini digunakan kepada orang-orang Islam yang tidak mampu, yang ni. Jadi kita sepatutnya jangan takut. Macam seolah bila kita takut dengan zakat, seolah kita ni takut sangat, kedekut dengan harta kita. Sebenarnya Allah dah perintahkan, okey, kepentingan zakat ni dalam ayat dalam surah At-Taubah ayat 103. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maknanya kepentingan zakat itu sangat ditekankan. Kalau tak, kenapa tidak akan dijadikan salah satu rukun Islam yang keempat. Ustazah. Well, nice tadi. Okey, saya sambung. Tadi Jaja cerita lebih kepada in general lah ya, zakat dalam Islam. Kita tak cerita pasal zakat emas atau zakat perak lagi. Okey, sekarang ni saya nak bercerita ni zakat emas ke belum lagi tak? Jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat. Ustaz? Jenis zakat. Zakat ni ada dua lah secara besar dia kan, dia dibahagikan. Zakat fitrah ni yang waktu kita bayar waktu hari raya tu lah. Hari raya tu kita namakan zakat fitrah. Dan yang nombor dua ni zakat harta. Ma'al. Zakat ma'al nama dia. Zakat harta lah. Zakat harta ni ada banyak. Ada zakat pendapatan, perniagaan, zakat wang simpanan. Wang simpanan pun kena ya. Zakat pelaburan, zakat KWSP. Dekat situ baru jumpa zakat emas dan perak, zakat takaful, zakat pertanian dan zakat ternakan. Rasanya banyak lagi kot. Banyak lagi. Apa saja yang mendatangkan pendapatan kepada kita, harta kita. Jadi itulah dia. Kami memang agak pelik jugalah kan. Ada segolongan orang ni dalam kami cuba nak mendidik untuk menyimpan emas ni, yang jenis yang takut untuk menyimpan emas ni sebab takut kena zakat. Sebenarnya bukan setakat emas dan perak saja yang dikenakan zakat tu. Kalau kita tengok senarai ni, ikutkan wang simpanan kita dalam bank tu pun kena zakat juga tu. Pelaburan kan, KWSP pun kena juga. Jadi bukanlah semata-mata emas tu yang dikenakan zakat. Banyak lagi. Segala jenis perkara yang menghasilkan pendapatan tu semua kita mesti buat zakat lah. Diharuskan, diwajibkan. Itu yang kami pelik sangat. Bila orang cakap pasal emas, semua mesti, pertama sekali mesti cakap pasal zakat. Habis selama ni zakat
pendapatan bulanan tu, gaji semua tu tak bayar zakat ke? Kenapa bila cakap pasal emas baru takut pasal zakat? Sebenarnya zakat ada banyak, semua jenis pendapatan kita perlu bayar zakat, termasuklah emas dan perak. Emas dan perak tu adalah salah satu daripada zakat yang perlu dibayar. Mungkin sedikit itulah kan, tidak fahaman kat situ. Itu sebab kena ada ilmu lah benda-benda ni kan. Kami pun lepas terlibat dalam cerita emas ni barulah kami tahu perkara ni. Tapi macam kami selalu cakap, perkara yang menyentuh pasal keagamaan Islam ni kami bukan bidang, kami bukan pakar. Ini sekadar panduan yang kami rasa nak beri pada tuan-puan lah. Sekadar panduan. Kami sendiri pun belajar. Ni kami belajar segala hukum hakam yang melibatkan pengurusan emas, kami memang akan merujuk kepada buku ni. Bagus buku ni, Emas dan Syariah. Jadi website wilayah persekutuan, website Selangor, Zakat Selangor, Lembaga Zakat Selangor. Banyak cerita tentang zakat. Jadi ambil benda yang kami kongsikan ni sebagai panduan. After all, bila kita nak sempurnakan zakat tu, memang kita kena rujuk pada pusat zakat negeri lah. Itu yang terbaik. Okey, satu ayat dekat sebelah ni, saya rasa mungkin sebab ayat yang ada ni kan menyebabkan kita rasa takut nak membeli emas. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Itu maksudnya membayar zakat lah. Maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Saya pernah sentuh ayat ni waktu episod yang pertama rasanya dulu. Kita selalu cakap kan untuk menyimpan emas. Emas ni addicted, kita akan rasa nak kumpul. Memang naluri manusia ni suka kepada emas. Kita akan beli, tambah, kumpul. Sampaikan Allah turunkan ayat ni, dia bagi amaran kepada semua penyimpan emas, membeli emas ni supaya mengeluarkan sedikit untuk dibelanjakan pada jalan Allah, iaitu zakat. Kalau tak, nanti akan itulah menerima balasan. Amaran Allah bagi kepada penyimpan emas ni. Okey. Okey, itu jenis zakat. Okey, kalau kita masuk ke zakat emas dan perak pula. Nak cerita ni? Alright. Dia ada pengiraan ni lah. Zakat emas dan perak ni, dia ada pengiraan. Macam mana kita nak buat pengiraan untuk pembayaran zakat tu? Zakat emas terbahagi kepada 3 jenis emas. Zakat emas simpanan. Zakat emas simpanan ni macam itulah jongkong emas, dinar, shilling dinar, ataupun barang kemas. Barang kemas yang tak dipakai pun dipanggil emas simpanan ni, Pak. Itu nanti dekat emas perhiasan tu nanti kita cerita macam mana yang tu. Cuma satu lagi ni, kalau emas dalam akaun, termasuk dalam emas simpanan. Okey, jadi zakat emas simpanan ni kalau dalam konteks public gold ni public gold, bank muamalat ada kan? Oh ya, semualah. Jongkong emas, shilling dinar dan juga emas yang dalam akaun. Kita ada akaun emas kan, kalau dalam public gold akaun gap tu, emas-emas yang terletak di dalam akaun tu semua dah sempurna milik. Jadi pengiraan dia, berat emas yang kita ada, harga semasa dikalikan dengan harga semasa, dan kali 2.5%. Ini selepas dia cukup haul dan juga cukup nisab. Sebelah kanan tu ada dia bagi pengertian untuk setiap definition tu. Nisab tu bermaksud berat. Jadi berat emas yang refer pada formula tu, berat emas ni kena 85 gram dan perak pula 595 gram. Dan haul dia kena cukup nisab dan dia juga kena cukup haul, tempoh dia 1 tahun lah. Jadi kalau kita pergi dekat formula tadi tu, berat emas ni kena 85 gram dan ke atas, kali dengan harga emas semasa, dan kali dengan 2.5%. Contoh dekat bawah tu, kalau kita ada 100 gram emas, maknanya dah melebihi 85 gram sebagai nisab berat yang ditetapkan.
dikali dengan harga semasa. Harga semasa ni contohnya kita ambil 240 dan juga kalikan dengan 2.5%. Kalau pengiraan kat situ lebih kurang dalam RM600. Cuma harga semasa ni sebenarnya kita kena tengok pada lembaga zakat lembaga zakat yang akan tentukan harga semasa. Bukan kita boleh tengok check pada website Public Go tak. Kita kena tengok pada tu. Kalau pergi pada website lembaga zakat, sebenarnya dah ada calculator dia siap dah. Kita just masukkan je, nanti dia akan kirakan ikut harga semasa. Okey, itu untuk zakat jenis simpanan, emas simpanan. Yang nombor 2 pula, kategori dia dipanggil zakat emas perhiasan. Ada slightly different dia punya pengiraan tu. Sama juga dekat dia punya formula tu, berat emas perhiasan, berat emas tu kemudian ditolakkan dengan uruf. Perkataan uruf ni bermaksud dia adat kebiasaan. Maksud adat kebiasaan adalah ikut negeri. Uruf ni sebenarnya dia kena mengikut pada negeri. Sebenarnya saya ada nak kongsikan tapi tak sempat nak buatkan jadual tu. Setiap negeri di Malaysia dia ada dia punya uruf sendiri. Maknanya adat kebiasaan setempat pemakaian. Kemungkinan negeri ni orang-orang dia suka pakai emas. Mungkin banyak sikit dia punya gram yang dikirakan kebiasaan. Maknanya dia punya level, limit dia. Kebiasaan rakyat tempatan pakai. Okay, kalau dekat wilayah persekutuan, uruf dia 150 gram. Kalau di Selangor pula 800 gram. Kenapa ada perbezaan antara negeri ni, kami tak pandai lah. Memang kena refer pada pusat zakat negeri lah. Tapi setiap satu negeri itu mempunyai uruf yang berbeza. Macam Jaja cakap tadi, maksudnya adat pemakaian di setiap satu negeri itu berbeza-beza, jadi dia tetapkan mengikut negeri. Okey, sebagai contoh, kalau kita refer pada wilayah persekutuan, katakan saya ambil contoh kat situ, berat barang emas perhiasan yang kita ada sekarang 200 gram. Uruf di wilayah persekutuan ditetapkan sebanyak 150 gram. Jadi dekat situ kita kena tolak 200 gram tolak 150 gram, 50 gram perbezaan tu. Dan kemudian sama juga macam dekat atas, pengiraan dia kali dengan harga semasa emas dan juga 2.5%. Jadi 50 kali 240 kali 2.5%, kalau tak silap saya kira tadi dalam RM300. Okay. Dan dia perlu tempoh setahun. Okay. Haul ni, ini kami katakan syarat-syarat yang perlu lengkap sebelum kita wajib dikenakan zakat. Tempoh 1 tahun tu maknanya contoh 85 gram ke atas tadi kan, emas simpanan. Bila kita cecah 85 gram, baru dikira dari tempoh cukup 85 gram tu, baru dikira setahun selepas itu baru kita diwajibkan dikenakan zakat ke atas simpanan emas kita. Okay. Dan emas perhiasan tadi, Izzy nak sentuh tentang emas perhiasan pun ada sedikit masih ada perbincangan lah dekat situ antara ulama. Emas perhiasan ada yang dikatakan kalau kita tidak pakai, bila kita tak pakai barang kemas gelang, cincin, rantai semua tu, subang, kalau kita tak pakai dalam tempoh setahun, emas itu dijatuhkan sebagai emas simpanan. Okay, sebab tu kita tengok makcik-makcik kita, mak-mak kita, nenek-nenek kita, kalau boleh dia tukar-tukar emas dia, kejap-kejap pakai ni, kejap-kejap pakai ni. Sebab kalau setahun dia tak pakai, gelang tu disimpan dalam almari dalam tempoh setahun, emas tu dikira sebagai emas simpanan. Jadi dia akan jatuh pada 85 gram. Bukan lagi 150 gram. Jadi kalau ikut pengiraan ni, yang emas perhiasan tu murah sikit lah sebab dia ada tolak dengan uruf tu kan. Kalau tak, nanti dia akan tertakluk dengan formula kat atas tu 85 gram saja. Jadi itulah kot wanita-wanita yang memakai barang perhiasan ni, dia akan sentiasa pakai. Make sure dia pakai dalam tempoh setahun tu supaya dia tertakluk dengan formula yang nombor 2 tu. Tapi contohnya, kalau macam di Selangor pula, walaupun kita ada dalam contoh ni 200 gram, disebabkan uruf di Selangor 800 gram. Jadi 200 gram tu tak kena lah, tak diwajibkan zakat. Kena simpanan dulu sampai 800 gram ke atas, melebihi 800 gram, baru diwajibkan zakat. Okey, yang satu lagi jenis zakat emas gadaian.
ada kes kan di mana kita punya pemilikan emas yang kita ada, kita letak di Arhanu ke ataupun di mana-mana untuk kita gadaikan. Emas gadaian ini juga consider sebagai emas pemilikan penuh. Kita memang memiliki emas tu secara penuh, tapi kita gadaikan dia, kita meletak dia di satu tempat Arhanu dan sebagainya. Juga dikenakan zakat, diwajibkan untuk kita melakukan zakat. Okay, dia punya formula pengiraan dia sedikit complicated. Macam saya tulis tu, berat emas dikalikan dengan harga semasa. Ini sama juga macam yang dekat atas, tetapi ditolak dengan jumlah pinjaman yang dia dapat lah lepas dibuat gadaian tu, dia dapat pinjaman. Nilai pinjaman tu tolak dengan upah simpan. Berat emas kali harga semasa yang kita dapat tadi tu ditolakkan dengan jumlah pinjaman, dan ditolak dengan upah simpan. Nilai ini dikalikan pula dengan 2.5%. Contoh di bawah tu, kalau kita ada 100 gram emas lagi, dikalikan dengan harga semasa RM240. Dekat situ ada berapa? 24,000 ya. Ditolakkan dengan nilai pinjaman 12,000 dan juga upah simpan RM90. Penolakan tu dikalikan dengan 2.5%. Faham ke faham? Faham Ustaz? Faham, Lagi saya faham bila saya duduk kat negeri Selangor, 800 gram, ada saya boleh beli emas banyak. Kat atas lah. Itu je dia boleh tengok. Okay, macam kalau dalam contoh gadaian ni, jumlah yang kita ada 100 gram tu, kalau dikalikan dengan harga semasa 24,000, jumlah pinjaman 12,000 tu maksud dia dalam 60% yang pinjaman kan. Contoh saja. Contoh lah, 60% yang dia dapat daripada Arhanu, jadi 12,000. 12,000 tu ditolak dengan upah simpan, hasil tu kali dengan 25%, itulah jumlah zakat yang dikenakan, diwajibkan ke atas pemilik tu. Okay. Bagi soalan yang ada yang tanya kami, kalau kata ada juga yang membuat simpanan emas seperti yang dalam akaun cuma di atas kertas, dapat atas sijil yang hanya dapat nombor yang itu sebenarnya dijatuhkan sebagai tidak patuh syariah. Bila simpanan emas yang tidak patuh syariah ni, lembaga zakat pun tak nak terima benda tu sebagai zakat sebab dah tak patuh syariah. Jadi itulah kepentingan kita untuk kaji, selidik apakah simpanan emas kita itu patuh syariah atau tidak. Sampai kan lembaga zakat pun tak nak terima zakat yang dibayar atas simpanan emas yang tidak patuh syariah. Okay? Jadi saya nak tekankan sekali lagi, syarat-syarat yang diperlukan untuk kita diwajibkan untuk membayar zakat, perlu cukup kita punya nisab, okay? Emas 85 gram, perak saya rabun bang, perak 595 gram, pengiraan yang sama macam zakat emas tadi, dan uruf, kalau untuk zakat emas perhiasan kita refer pada uruf mengikut negeri, tolong cek dekat internet ada bagi. Dan juga haul, okay? Cukup haul, tempoh dalam masa 1 tahun sahaja baru kita diwajibkan membayar zakat. Okay? Okay, sekarang sebagai penutup kesimpulannya, jangan takut dengan zakat. Okay, diingatkan sekali lagi, segala pendapatan kita, bukan sahaja emas dan perak, saham, semua tu kita perlu bayar zakat. Dan ingatlah, kita sebagai orang Islam, bila Allah perintahkan kita untuk membayar zakat, bermaksud Allah akan memulangkan kepada kita semula dengan rezeki yang berlipat ganda. Jadi jangan takut untuk membayar zakat. Zakat tu menyucikan harta kita, membersihkan apa-apa yang kotor semua. Allah bagi kita peluang untuk membersihkan harta kita. Jadi bayar zakat, dan Allah dah janjikan pulangan dia akan berlipat ganda sebab kita membantu golongan-golongan yang tidak layak. Mungkin nak suruh kita sedekah direct susah. Jadi dah ada orang yang membantu kita untuk mengagihkan, mengirakan. Jadi kita bayar zakat supaya kita dapat membantu mereka yang memerlukan. Okey, percaya. Kita bayar zakat, Allah akan gantikan kita dengan berlipat ganda. Itu antara misi kami lah sebenarnya, untuk mendapatkan lebih ramai
penyimpan emas membayar zakat. di Malaysia agar dapat menyumbangkan zakat balik kepada golongan yang berhak untuk mendapat zakat ni. Lagi ramai orang menyimpan emas, lagi ramai penyumbang zakat. Jadi jangan takut, itu memang macam Jaja cakap lah, mensucikan kita punya harta, membersihkan kita punya pendapatan semua kan. Lagi Allah tu memang janjikan orang yang membayar zakat ni orang yang tinggi darjat dia di sisi Allah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi setiap benda yang Allah perintahkan ada hikmah dia, ada sebab dia. Jadi percaya, pegang pada itu. Jangan takut. Kalau kita mampu mengeluarkan duit untuk membeli emas, maknanya kita mampu untuk membantu golongan yang susah. Okay? Saja daripada Ustaz Aziz dan Ustazah Zaira. Okey, itu saja. Saya minta maaf, kami minta maaf kalau Mana-mana silap. mana-mana yang kami cuba memahamkan topik ni. Kami amat faham topik ni berat. Kami sendiri tak cukup ilmu, tapi kami cuba mendapatkan ilmu yang betul supaya perkongsian kami ni dapat memberikan ilmu yang lebih accurate lah. Okey, kita jumpa lagi di esok hari di dalam topik yang berbeza, insyaAllah. Jumpa lagi esok di waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.